Hello, what up? So, sekarang kita dah sampai dekat Aman Jaya Mall. Kita nak pergi kat M4. Kita nak ambil apa? Ambil Osmo Nano, geng. Kita terpaksa pre-order. Tapi tak lama pun, dalam 2-3 hari je. Sebab dia kata stok setiasa habis. So, yang kita ambil ni 128GB. Apa-apa hal, jom lah kita pergi ambil dulu. So. Okay, dapat dah. Alright, dapat dah. Ini dia. Osmo Nano 128GB. Tapi dia kata dia tak ada plastik kecil. Boleh lah macam ni pun. Jom balik kita unbox. Kita share korang. Lepas ni boleh buat vlog simple kan. Okay, ini dia guys. DJI Osmo Nano. Harga yang kita dapat 1409. Box dia simple saja, kecil. Tak ada apa-apa yang unik pun kat sini. So, jom kita unbox. Okay, so jom kita buka dia dulu. Macam mana buka ni? Sebahagian ni kita kena koyakkan dia. Okay, so inilah dia semua yang korang akan dapat dalam set tu, which is the camera itself, dia punya dock dia berserta dengan screen, and then suction cup dia. Suction cup dia ada suction korang nak mount kat mana-mana, and then USB cable, USB Type-C ya, head clip, casing, tapi tak ada screen protector, dan juga ni korang punya necklace. Okay, necklace kita panggil. Ataupun rantai lah sebenarnya. Dari segi berat dia memang sangat ringan, geng. Saya memang orang kata apa, tertarik sebab dia punya ringan dan berat dia tu. Tapi however lah, saya mesti kata kat korang lah kan, dia ada kelemahan dia yang quite big, tapi bagi saya tak ada masalah untuk kegunaan saya. Ini kamera dia korang akan nampak. So untuk mount dia kan, korang nampak ni tau. Macam ni. Cara korang nak mount dia, mari kita buat. Kita pusing dulu. Tunjuk kat korang. Ni, cara mount dia korang hanya clip Dan dia magnet. Dia ada magnet tu kat sini. Dia ada connecting magnet, clip, lock. That's it. Sangat-sangat mudah. Kalau kata korang nak mount ni lah. Dan let's say untuk ni pula, untuk korang punya rantai ni, rantai leher ni, korang boleh ambil kamera ni dan letak macam tu saja. Korang katalah tak cukup bateri, korang nak letak ni sekali pun tak ada masalah. For example, korang ambil ni, korang mount je kat atas ni. Tapi saya tak mount lah benda ni. Dan kemudian lekatkan. That's it, dia hanging. Cuma dia berat lah sikit. Itu pasti. Yang best pula, yang ni bukan dia saja boleh mount macam ni. Dia boleh magnet dia belah bawah. So let's say korang nak mount macam ni boleh. Korang nak lekat macam ni pun boleh. So dia memang sangat versatile, di mana korang boleh buat banyak creative shot menggunakan device ni. So, kalau kita kata berat dia, berat kamera dia sendiri lebih kurang dalam 52 gram. Manakala dia punya vision dock lebih kurang 72 gram. So combine dia akan jadi around 134. In terms of waterproof, kalau kamera ni tak waterproof ini langsung tak waterproof. Yang ni waterproof sampai lebih kurang 10 meter. Tapi multifunctional vision dock ni lah, kita panggil docking ni lah, hanyalah splash resistant IPX4. Tapi saya tak yakin lah. Contohnya kalau kata korang nak pakai kat motor, nak kena hujan sikit-sikit, just don't. Sembunyi benda ni dulu, maintain benda ni. In terms of SD card dia, yang ni saya beli model 128GB. SD card korang hanya boleh letak dekat vision dock dia sahaja. Untuk SD card kan, kalau boleh korang pakai SD card yang laju-laju sikit lah. Sama ada mana-mana brand pun tak apa, Lexa, Kingston, SD, SanDisk pun no problem. Sensor, okay, sebab apa kalau kata korang tengok macam saya terpaksa pre-order untuk size 128GB ni, sebab korang ingat tau, 64GB tu dia hanya dalam dia yang available hanya lebih kurang 48GB sahaja. So which is sikit sangat. Macam 128GB tu pula yang available ni hanyalah lebih kurang 107, 108 available storage. So takkanlah korang nak record sikit, lepas tu korang nak kena mount sini untuk sambung ke SD card. Macam nak transfer tu macam takes time. Sebab dia ada heat issue juga. Nanti kita akan cakap pasal nanti benda lain. Bateri dia lebih kurang 530 mAh. Cukup kot kan. So anyway, so kita nak tunjukkan on benda ni dulu. Nak connect. Jom. So before we do that, kita dah buka ni. Kita masukkan dulu dia punya casing. Just for extra protection. And then korang boleh mount kat sini. Tekan je button belah tepi ni untuk keluarkan dia. Dia ada magnet juga connection. So cara yang korang boleh guna is actually, kalau katalah let's say korang nak record, korang boleh on benda ni. Screen nampak kat sini. Ataupun
korang nak buat apa? Nak buat selfie, vlog, korang boleh connect macam ni pula. So, dia kena buat manual lah. Yang tu je kelemahan utama dia. Kalau nak ikutnya, dia tak cadangkan korang sentiasa sambung ke sini. Sebab bila korang sambung, apa yang akan berlaku adalah dia akan sedut power from the vision dock. Okay? Tapi lighting tak apa elok lah. Lighting dia tak apa cerah. Kalau tu boleh guna mata? Dia go. Sejuk. Okay guys, 1, 2, 3. Balik tak? Okay, wadap. Yang ni super night mode. So untuk super night mode dia boleh 4K 30fps je, tak boleh 4K 60fps. Ni kita set sama juga untuk normal wide je lah. Kita tak pakai hyper wide sebab bila pakai hyper wide tu macam dia terlalu dekat ujung bucu ni sekejap, okay. Dia akan melengkung sangat tau. So kalau nampak keadaan luar tu untuk super night mode, sebab dia taklah sehebat kalau kata korang pakai Insta360 X5 ataupun Ace Pro 2 ataupun DJI Action 6. That will be the best untuk super night mode. Tapi untuk yang kecil ni boleh lah, say. Okay, sampai. Jom hidang. Bisa put rice dekat semua chair. Okay, so kita buat pakai phone je. Kita pergi berjalan ni kan. So all in all, saya boleh kata Osmo Nano ni memang a new experience for me. Sebab saya tak pernah guna action cam yang kecil macam ni. Dan very easy, saya boleh mount dekat sini. Nampak ni? Kat tripod saya yang dah ada ni. Dan juga mount kat sini. Cuma saya kena tukar mount system saya lah. Sebab dia guna magnetic quick release ni. Dia tak guna yang screw tu dah. Tapi not really much of a problem. So untuk kegunaan saya, okay, dia ada pro dia. Yang pertama dia kecil, senang bawa apa semua. Yang kedua pula, saya ambil 128GB memory, which is good. Memang bagus sebab tak penuh pun. Saya tak record panjang-panjang, saya record sikit-sikit je. So saya tak menghadapi masalah overheat issue. Unless nanti saya tengoklah kalau saya pergi mana pula. Mungkin saya akan buat guna ride. Nak tengok macam mana kualiti dia. Tetapi dia punya internal mic memang tak best. Even though kita pakai set dekat, kita tutup noise cancellation, standard noise cancellation, even high standard noise cancellation sekalipun, dia tak padu. Memang tak padu tu. Saya tak galakkan guna ni. Better korang beli DJI mic 2 ataupun mic mini, campur kat sini. Alright. Untuk kalau kata korang guna vision dock ni, apa ada vision dock ni dia ada satu problem. Setiap contoh, for example, kalau kata ni yang atas ni kamera ni tinggal 99%, 98%, korang letak kat vision dock, dia akan sedut bateri. Sentiasa dia akan tolong charge sampai penuh atas. Lepas tu katalah lama-lama sikit lagi, mestilah dia dah macam discharge sikit kan. So dia akan charge lagi, dia akan sentiasa sedut dia ni. So kalau nak simpan tu, kalau rasa yang atas ni dah penuh, saya suggest keluarkanlah. Sebab korang akan end up sentiasa nak charge vision dock ni. Okay. Macam saya sekarang ni, saya masih belum lagi letak SD card. So nanti kita akan buat review kegunaan selepas beberapa bulan pula, insyaAllah. Okay, so thank you for watching. Bye.